Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi program We Can We Share, dan untuk surat cikgu, cikgu akan sambung untuk bab 1 tingkatan 5. Okay, jadi cikgu akan sharekan bahan dengan kamu semua ya. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat untuk hari ini. Untuk tajuk yang seterusnya ialah bab 1 tingkatan 5 ya. Iaitu tajuknya rasanya tentu semua pelajar fahamlah tentang kedaulatan negara. Okey, so untuk slide ni cikgu harap pelajar boleh share lah dengan rakan-rakan yang lain kerana boleh membantu pelajar untuk menjawab revision SPM dengan baik ya. Untuk tajuk bab 1 ini tentang kedaulatan negara boleh refer kepada buku teks di muka surat 4 hingga 15. Ya, dan intipati pembelajaran untuk bab 1 ini ialah tentang konsep kedaulatan, ciri negara berdaulat, kepentingan mewujudkan negara berdaulat dan juga langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so untuk yang berikutnya dalam bab ini juga ya, kita secara overall ni lah ya. Bab 1 ni dia menceritakan tentang kalau ikut kepada kronologi cerita di bab 1 ni dia menyentuh tentang konsep kedaulatan iaitu takrif kedaulatan tu dari aspek umum, dari aspek bahasa dan juga menyentuh tentang jenis kedaulatan. Ya, untuk ciri yang kedua ni adalah ciri negara yang berdaulat. Dia mestilah merangkumi pemerintahan, sempadan, perundangan dan juga rakyat. Dan untuk tajuk yang ketiga iaitu lebih kepada soalan kebat ya, kepentingan mewujudkan negara berdaulat iaitu di mana keberkesanan pentadbiran, ekonomi, sosial dan juga hubungan luar. Dan yang terakhir ialah langkah mempertahankan kedaulatan. Dan selalunya tajuk ini juga berkaitan dengan soalan kebat ya, langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, untuk itu ya cikgu suka menjelaskan konsep kedaulatan ni dengan cara yang lebih senang untuk difahami ya, di mana cikgu rumuskan takrif kedaulatan ni secara umumnya kepada 3K ya, kepada 3K iaitu tengok sini, kekuasaan, kewibawaan dan kebebasan. Bila kita sebut tentang kedaulatan, ianya berkaitan dengan kekuasaan, kewibawaan dan kebebasan ya, secara umumnya. Okay. Untuk memahami konsep kedaulatan, kita teruskan ya dengan kedaulatan ni ditakrifkan mengikut bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Okey, jadi cikgu menggunakan pendekatan akronim MIA. Nama orang senang nak ingat kan? MIA iaitu merangkumi Melayu dalam perkataan daulat, ya, bahasa Inggeris, sovereignty, Yunani, suverenus ataupun superanus dan juga bahasa Arab, of course lah daulah. Ya, jadi dengan menggunakan perkataan MIA, ya, senang nak ingat untuk takrif kedaulatan ni melalui bahasa iaitu 4 bahasa ya. So cikgu harap anak-anak boleh dapat ya untuk takrif kedaulatan dari aspek bahasa. Kita pergi kepada yang berikutnya, jenis kedaulatan. Okey, jenis kedaulatan kalau kita dah belajar ya, iaitu merangkumi moden, antarabangsa, ya, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan tradisional. Jadi cikgu menggunakan akronim MAUT. Ya, MAUT, M-A-U-T. M merangkumi moden, A merangkumi antarabangsa, U merangkumi undang-undang dan T merangkumi tradisional. Jadi bila kita sebut undang-undang jenis kedaulatan moden, ya, kita fokus kepada perkataan demokrasi. Ya, kita punya key point kita ialah demokrasi. Jenis kedaulatan antarabangsa, kita fokus kepada key point dia ialah pengiktirafan PBB. Ya, nah untuk jenis kedaulatan undang-undang, ya, key point dia ialah perlembagaan persekutuan. Okey, dan last sekali jenis kedaulatan tradisional, kita punya key point kita ialah raja berkuasa mutlak. Jadi untuk jenis kedaulatan kita rumuskannya kepada perkataan MAUT, moden, antarabangsa, undang-undang dan tradisional. Okey anak-anak,
Boleh kita teruskan. Untuk slide yang berikutnya, kita pergi kepada ciri negara berdaulat. Okey, untuk ciri negara berdaulat, kita semua telah pun belajar, iaitu ciri yang pertama, adanya sempadan, adanya perundangan, pemerintahan dan juga rakyat. Ya, jadi di sini cikgu rumuskannya kepada perkataan SPR, iaitu SPR, iaitu S mewakili sempadan, P mewakili perundangan dan pemerintahan, R mewakili rakyat. Jadi untuk sempadan ni kita kena ingatlah ya, iaitu satu garis pemisah antara negeri ataupun negara, ya, garis pemisah. Apa tujuan dia? Ya, untuk memudahkan pentadbiran, ya, untuk memudahkan memajukan salah satu kawasan, ya, untuk memudahkan kerajaan menjaga keselamatan negara. Okey, untuk P perundangan, ya, tujuan perundangan adalah untuk melindungi rakyat dan perundangan negara kita digubal oleh parlimen, ya. Dan untuk yang kedua, P yang kedua iaitu pemerintahan, ya, key point yang kita gunakan ialah pemerintahan negara kita berbentuk demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Jadi pemerintahan negara kita diterajui oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan dibantu oleh Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Dan yang terakhir sekali rakyat. Rakyat ni adalah mereka yang tinggal di suatu kawasan lah, ya, yang mana mereka ini terikat dengan undang-undang. Dan selalunya rakyat ni dia taat setialah kepada raja dan juga negara. Okey, so ciri-ciri negara kita rumuskannya kepada 3, S, P dan juga R. S sempadan, P perundangan dan pemerintahan dan R ialah untuk rakyat. Jadi cikgu telah pun memberikan 3 akronim yang mungkin mampu pelajar ingat, iaitu yang pertama takrif dari segi bahasa iaitu perkataan MIA, dan yang kedua ialah jenis kedaulatan, dan yang ketiga ialah ciri negara berdaulat. Ya, dan kita akan pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, kepentingan mempertahankan kedaulatan. Okey, kepentingan mempertahankan kedaulatan. Apa pentingnya? Ya, kalau dalam buku dijelaskan kepentingan ni merangkumi politik, ekonomi, hubungan luar, ya, dan juga sosial, sosial. Jadi cikgu mudahkan ianya menjadi perkataan help. HELP, ya, iaitu hubungan luar, ya, ekonomi, L untuk living society dan juga P untuk politik. Jadi hubungan luar ni, dia punya huraian dia, kepentingan hubungan luar, ya, akan mewujudkan hubungan luar yang cemerlang, iaitu diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey. Kerana kita menjalankan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Jadi penting, ya, bagi mempertahankan kedaulatan. Untuk ekonomi, ya, penting kita pertahankan kedaulatan untuk ekonomi ialah bagi memakmurkan ekonomi negara. Jadi kesannya mampu meningkatkan taraf hidup rakyat, ya. Kerana dari aspek ekonomi ni negara boleh membuat hubungan di peringkat antarabangsa dengan aktiviti ekspor dan import barangan. Okey, untuk living society, masyarakat penyayang di mana akan ada layanan yang sama rata antara kaum-kaum di Malaysia. Jadi takkan ada, ya, perbalahan antara kaum dan kesannya perpaduan dapat dipupuk. So di sini kita mampu mempertahankan kedaulatan sekiranya wujud masyarakat yang saling menyayangi, saling memahami dan saling bertoleransi, kesan daripada layanan yang sama. Okey. Dan yang terakhir, politik. Dari aspek politik yang stabil, di mana kita bebas memerintah, ya, bebas memerintah, bebas menerajui ekonomi kita sendiri, ya, bebas dari cengkaman atau campur tangan kuasa asing. Jadi secara tidak langsung kita mampu mempertahankan kedaulatan negara. Okey anak-anak, cikgu dah sharekan 4 kata kunci, ya,
yang mungkin boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan bagi bab 1 ini dengan baik. Dan cikgu rasa ini adalah akronim yang terakhirlah yang mampu cikgu kongsikan bersama pelajar, iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Cikgu ambil langkah mudahkan ianya menjadi SKIM, ya. SKIM. Okey, langkah mempertahankan kedaulatan negara iaitu peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah, ya, iaitu di mana sekolah memupuk semangat patriotik ni dalam kalangan pelajar dan juga remaja, ya, supaya mampu melahirkan masyarakat yang berjiwa penyayang dan ya mampu mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so langkah mempertahankan kedaulatan dari sudut kerajaan, ya, kerajaan perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap serta bersih. Di sini kerajaan ya menjalankan pentadbiran mengikut acuan sendiri, ya, tanpa telunjuk asing. Jadi secara tidak langsung, ya, pembentukan kerajaan yang sebegini mampu mempertahankan kedaulatan negara. Dari pihak ibu bapa, ya, perlulah mendidik anak-anak mematuhi undang-undang negara agar anak-anak menghormati undang-undang dan lahir masyarakat yang patuh kepada undang-undang, ya. Dan yang terakhir, langkah mempertahankan kedaulatan dari sudut peranan masyarakat, dan masyarakat ya harus saling mengamalkan semangat menghormati, bertoleransi antara satu sama lain tanpa menimbulkan persoalan ataupun provokasi antara satu sama lain. Jadi masyarakat dapat hidup secara harmoni. So langkah mempertahankan kedaulatan, cikgu rumuskan kepada perkataan SKIM. SKIM, iaitu langkah dari yang dimainkan oleh pihak sekolah, langkah yang dimainkan oleh pihak kerajaan, langkah yang dimainkan oleh pihak ibu bapa dan langkah yang dimainkan oleh pihak masyarakat. Okey. So, bagaimana anak-anak? Ya. So, macam mana kita boleh hafal ataupun ingat apa yang cikgu telah pun berikan sebentar tadi? Okey, cikgu harap pelajar boleh gunakan ya akronim yang cikgu berikan tadi untuk menjawab bab 1 dan harap dapat membantu pelajar mengingat bab 1 ini dengan lebih baik. Okey, sebagai kesimpulannya untuk bab 1 ini, cikgu sharekan kepada pelajar ya satu video pendek yang pelajar-pelajar cikgu hasilkan khusus untuk membantu pelajar-pelajar sekalian menjawab bab 1 ini. Okey, cikgu sharekan bahan yang cikgu sediakan. Harap pelajar terhibur ya, dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.